Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, selamat malam untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Zamari LC, saudara Nini G, saudara Putra, saudara Raja Syahrizat, saudara Mustafa Ilyas, terima kasih selamat malam menemani saya, saudara Oping Temu, saudara Muhammad Effendi, saudara Syah Ibrahim, itu juga saudara Abu Nems, saudara Muhammad Amzab, saudara Rahman, Madam K, saudara Ramzul Ram, saudara Abu Nem, saudara Mat Spana Jaya, salam dan salam pencerahan katanya. Saudara Fazil Yub, saudara Mahasan Harun, Airul Awi, saudara Abu Samah. Itu juga dengan Raja Syah, Raja Daniel, apa khabarku? Saudara Noel, semoga sehat semuanya. Saudara Mustafa Hamid, salam pencerahan. Saudara Bulan Terang, saudara Muhammad Rahimi, Puan Norma Abdullah, saudara Ismail Jaiz, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor, saudara Joka Karim, saudara Wahab Zain, itu juga Adilo Chun dari Sungai Petani, saudara M Jamil, salam, saudara Dr. Mami, Rosmini, apa khabar dari Pontian, saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku, orang Sungai Petani, saudara Muhammad Radhi, saudara Sayulan, Roipa dari Terengganu, daripada Dungun, Terengganu, saudara Pak Chu, apa khabar orang Langkap, saudara Noel daripada Meru, hadir katanya, saudara Cik Mat Muhammad, saudara Mat Cik Mat Mohaini, dari Taiping Perak, Nios, Nagasaki, Melayu, selamat malam, saudara Samsuri, begitu juga saudara Kamal Zaman, saudara Puan Rubiah Osman, Waalaikumsalam, Rosli Misah, Nurliza, Rubidin, apa khabar Bi? Semoga sihat, walafiat, bahagia bersama pasangan dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf saudara, kerana ada juga beberapa perkara dalam pencerahan malam ini, ya, saudara Nuai dari Meru Klang, saudara Hashim Atan, saudara Puan Halimah Hashim, terima kasih. Begitu juga saudara Muhammad Harmi, salam untuk semua sahabat, salam satu Malaysia katanya. Saudara Al-Jufri, saudara Ibrahim Cik Muda. Baik saudara, hari ini hari Ahad tanggal 12 Februari. Ini pencerahan awal saudara, mesti saya melaporkan apa yang berlaku tentang COVID-19 kerana sudah pun masuk hari yang ke-1061. Masih belum usai lagi saudara, COVID-19 ni dah 1061 hari. Dan laporan yang saya terima daripada sahabat kita, saudara Jamil Idris bersama dengan Rio, terdapat peningkatan sedikit, tak banyak, dia 4 kenaikan semalam. Kemarin 255, tetapi semalam dia meningkat kepada 259, iaitu 4 jangkitan tambahan, menjadikan jumlah kumulatif sudah pun 5,39,326 keseluruhannya warga kita yang dijengah oleh virus corona. Dan saya mengucapkan tahniah kepada Dr. Zaleha Mustafa kerana setakat ini sudah 4,992,776 warga kita kumulatifnya yang berjaya disembuhkan. Cuma tak seronok sikit, semalam rupanya ada 1 kematian saudara, menjadikan jumlah kematian sudah yang terkumpul saudara 36,950. Saya melihat terdapat 6 negeri yang meningkat dan susut di 6 negeri. Sabah dia kekal 8 jangkitan, sementara Terengganu, Perlis dan Kelantan, ini yang menggembirakan saya, Kelantan dan Terengganu sudah pun sifar. Labuan tak mampu mempertahankan sifarnya selama 8 hari, 9 hari kerana semalam ada 2 jangkitan. Jadi bagaimanapun saya melihat dari sisi pola-pola tu, ternyata bahawa ada ruang untuk kita segera memutuskan jaringan COVID-19 ini. Tetapi teman-teman di negeri Selangor berhati-hati, sebab saya melihat tiba-tiba saja dah 4-5 hari elok jangkitannya di bawah 100. Semalam jangkitan di Selangor adalah 100. Cuma di Selangor saja jumlah jangkitan 100, lain-lain negeri tak banyak mana. Wilayah Persekutuan 66, Johor 10, Sabah 8, Sarawak 9, Kedah 8, saudara, Pulau Pinang 12, Perak 16, Negeri Sembilan 5, Pahang 2, Melaka ada sikit 18, Putrajaya 3 dan Labuan 2. Jadi itu saja saudara. Lain-lain ini
sifar, tiada jangkitan. Ya, berusahalah kita saudara untuk memutuskan jaringan ini, Saudara Osman Amit Husin. Saya amat mengharapkan kalau saudara menaiki kenderaan awam, pastikan memakai pelitup muka. Itu mesti saudara. Sebab sama ada naik teksi ke, naik Grab ke, ataupun naik MRT, LRT, bas, kereta api dan sebagainya, pastikan pakai pelitup muka. Begitu juga kalau bertemu ramai kawan-kawan, berusahalah untuk melakukan penjarakan sosial. Saudara, itu saja. Terima kasih saudara SL Service Absorber. Dia minta lah jasa baik kawan-kawan semua, tolong share. Saya selalu minta kepada anda semua share, like dan subscribe. Subscribe ini penting sebab kalau lepas 30 hari anda tak subscribe, notifikasi ini tak ada. Jadi nanti anda kata saya tak ada buat pencerahan. Jadi saya harap, saya mohon kepada anda, yang saya perlukan dari anda sebagai memberi galakan kepada saya adalah like, share dan subscribe. Terima kasih saudara. Kita masuk segmen e-commerce. Seperti biasa, berusahalah anda untuk mencari rezeki yang halal. Kalau anda mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Saudara, Al-Azhar memasarkan setangnya al-bakur dan juga minyak wangi daripada Timur Tengah berasaskan kepada pati kayu gaharu. Andainya anda tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau teman-teman, ya jangan lupa, kalau dengan Siti Farehah ni, dendeng manis Siti Farehah. Bagi teman-teman di sekitar Lembah Kelang, kalau mahu buah-buahan dihantar terus rumah saudara, boleh hubungi saudara Syauki di talian 012-357-5703. Akhirnya, tentulah makanan kegemaran saya, saudara. Memang sedap. Selalu saya wawarkan saban hari. Sebab harganya murah. Dan bila makan mengasyikkan, iaitu popiah sira Lady Maria, saudara. Rasanya pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203, saudara. Itulah seketika saja, saudara, untuk segmen e-commerce. Kita masuk dalam segmen laluri kehidupan, saudara. Sekali lagi saya nak jelaskan, saya bukan da'i, jauh sekali sebagai pendakwah. Apa yang saya dapat adalah curipan teman-teman yang saya lihat sesuai untuk kita kongsi bersama. Sungguhnya saudara, baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya sabda baginda, pada dirimu terdapat dua sifat yang keduanya dicintai Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat bertanya, sifat apakah itu dua baginda? Jadi baginda menjawab, sifat yang ada pada manusia iaitu sifat al-hilm, iaitu santun dan tidak mudah marah, saudara, serta rasa malu. Ini Musnad Ahmad yang ke 17,160. Status ini hadis sahih, saudara. Baginda menyatakan bahawa sifat terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, iaitu al-hilm, itu santun, tidak mudah marah dan rasa malu, saudara. Jadi dua sifat ini adalah dicintai oleh Allah. Al-hilm itu iaitu sifat santun yang mampu menahan emosi atau tidak mudah merasa marah. Kalau kita rasa marah, selalunya kita hilang ingatan. Dan yang kedua iaitu malu. Itu sifat yang mendorong seseorang itu untuk meninggalkan segala keburukan, sama ada perkataan, perbuatan dan sikap yang dapat mencegah dirinya dari kelalaian, saudara. Jadi antara yang dikatakan malu itu malu melakukan kejahatan, seperti mengadu domba, malu kerana merasa lemah, dan malu kepada diri sendiri. Malu itu puncanya adalah dari iman. Kemudian hadis baginda Rasulullah menyatakan rasa malu dan iman adalah sama. Apabila salah satu daripadanya hilang, maka yang lain akan hilang juga. Itu menurut daripada Al-Hakim Tabarani, ya saudara. Oleh itu, milikilah iman yang sempurna dengan sifat malu untuk kita berbuat dosa, untuk kita tidak buat dosa, saudara, ataupun mengadu domba, ataupun melakukan fitnah. Mari kita berusaha, saudara, untuk memiliki sifat hilm, H-I-L-M, hilm, itu mampu menahan emosi kita atau tidak mudah marah serta malu. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Saya juga menerima kiriman awal tadi, kawan-kawan menghantar kiriman, sesuai juga, saudara. Kerana katanya ada sahabat. Bila kita bersahabat tu, ada sahabat ia seperti garam, nampaknya kecil, harga pun murah.
Kadang-kadang orang lihat macam tak ada nilai. Tetapi andainya garam tiada, masakan apa pun tidak akan sedap. Tawar hebeh kata orang. Jadi sahabat seperti ini wajib ada dalam kitaran harian kita, saudara. Kemudian ada juga sahabat, dia seperti gula. Sedap sangat bila ada, tapi kalau terlebih, boleh pening kepala. Boleh kecil manis, saudara. Jadi pilihlah sahabat begitu. Ada juga sahabat ini seperti beras. Wajib ada, kalau tidak, tak ada benda nak makan. Kalau macam tak kenyang. Jadi kita mesti kena ada juga dalam seharian dalam hidup kita mesti ada sahabat seperti beras, saudara. Dan ada sahabat dia seperti dessert. Lepas kita makan, ada manisan-manisan. Memang tak perlu selalu ada, tetapi kadang-kadang kita akan teringin-ingin. Jadi kemunculannya sesekali, tapi impaknya begitu bermakna. Sementara itu ada juga sahabat seperti sayur, saudara. Bagi orang tak berapa suka makan sayur ni, begitulah. Tetapi kita tahu sayur itu sangat elok untuk kesihatan kita. Itulah 5 jenis sahabat yang harus kita santuni, saudara. Kerana Al-Hasan Al-Basri berkata, perbanyakkanlah sahabat-sahabat mukminmu kerana mereka memiliki syafaat pada hari kiamat nanti. Malahan Imam Syafi'i berkata, jika engkau mempunyai sahabat yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat dia. Jangan pernah kau lepaskannya. Kerana mencari sahabat baik itu sukar, saudara. Tapi kehilangannya sangat mudah sekali. Jadi kalau kita punya sahabat yang baik, santunilah sahabat kita. Saya punya teman-teman yang menjadi pelayar yang baik, saya rasa sedih kalau saya kehilangan anda. Saudara, kita santun pula pantun ni apa, mutiara kata. Ini kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Saban hari menghantar kiriman pada saya, katanya, berpesanlah pada diri kita untuk sentiasa berada pada jalan yang benar, meskipun pada akhirnya kita bersendirian. Jadi kita pesan pada diri kita untuk sentiasa berada pada jalan yang benar, walaupun pada akhirnya kita sendirian. Terima kasih Tan Sri atas kiriman mutiara kata tersebut, dan saya jadikan ia sebagai antara pegangan kehidupan kita sebagai nasihat. Saya tetap menasihatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis andainya wang negara dibelanjakan tanpa had. Baik, saudara, hari ini sudah pun 68 hari. Tinggal 32 hari je lagi, saudara. 68 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang berhasrat mau menangani derita rakyat. Tinggal lagi 32 hari, saudara. Sama-sama kita tunggu apakah berjaya atau tidaknya dalam tempoh 100 hari usaha ataupun harapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menangani derita rakyat, saudara. Saya juga ingin mengingatkan anda, tinggal lagi 39 hari kita menanti lambaian Ramadan. Artinya, saudara, lebih kurang 100 hari kerajaan perpaduan ini diasaskan, 32 hari, dan 39 hari kita menanti hadirnya bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Ya, saudara, bicara kita malam ini tajuknya, mari kita lihat siapa yang menang. Siapa yang menang, siapa yang kalah, wallahu a'lam bissawab. Sabar-sabar dulu, saudara. Sebelum itu, kita santun pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, sang kelinci bermain di halaman, tidak jelak melihatnya berjalan. Sifat benci mendorong kezaliman, juga menggalak ketidakadilan. Ini Pak Nazil mengingatkan kita supaya jangan ada rasa sifat benci, ya, saudara Tameng Sari. Sanafi Emma, terima kasih. Kemudian tambah Pak Nazil, hujan diredah habis basah, menunggu reda, berteduh di stok. Tajamnya lidah tak perlu diasah, ia berada di hati yang kotor. Ingat saya, hujan diredah habis basah, menunggu reda, berteduh di stok. Tajamnya lidah tak perlu diasah, ia berada di hati yang kotor. Jadi, saudara, berhati-hati bila anda menuturkan kata-kata. Dan saya harus mengingatkan anda, bagi mereka, terima kasih Pak Nazil, bagi teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa channel sekalipun, anda harus bertanggungjawab.
kerana saya tak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan maupun tulisan-tulisan anda dalam muka buku saya ini. Juga saya tak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Ingat saudara, pencerahan saya ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya adalah sekadar untuk memberi informasi. Seandainya ada pandangan, ada ulasan daripada saya, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Terima kasih saudara duri-duri. Terbaik pantun Pak Nazir. Pak Nazir, dengar tu kawan-kawan, suka dengan pantun Pak Nazir. Ingat saudara, kita warga cinta damai. Kalau saudara mau berhujah, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik dan harmonis saudara. Kita harus berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsip asasnya bila saudara melayari halaman saya ini dan juga bila saya memberi komen ataupun pandangan saudara. Baik saudara, saya melihat bahawa cuaca hari ini, ada kawan-kawan petang tadi bagi laporan di Kedah, panas lit-lit. Johor juga katanya panas. Tapi sekitar Lembah Kelang, hujan saudara. Jadi berhati-hati. Kalau hujan ni, bila bawa kereta, bawa motor, jalan licin, saya mengharapkan agar cuaca kita ni segeralah jelas. Supaya kalau panas, biarlah panas. Kalau sejuk, biarlah sejuk. Cuma malam-malam memang saudara, siang panas, malam sejuk. Jadi pada teman-teman yang seusia dengan saya, warga emas yang berkilau-kilauan tu, saudara, pastikan waktu malam tidur, pakailah sarung kaki dan selimutlah kaki itu saudara. Sebab kita ni kadang-kadang dalam usia-usia begini, selalulah buang air kecil waktu malam. Tiba-tiba dengan kaki yang sejuk itu boleh dikebas, bangun, jatuh. Itu keadaannya saudara. Baik saudara, sebagaimana yang saya katakan, 68 hari kerajaan perpaduan wujud untuk menangani derita rakyat. Dan saya lihat, ini kenyataan-kenyataan Pak Menteri ini kadang-kadang membuatkan saya geleng kepala. Jangan mencari alasan, Abang Mat. Saya melihat semalam, iaitu Datuk Seri Mat Sabu. Beliau memberi alasan, dia kata kekurangan pekerja itu merupakan punca bekalan telur ayam yang terganggu. Jadi sebab itu beliau akan berusaha untuk menangani permasalahan ini. Bagi saya, usahakanlah sebaik mungkin. Lebih baik jangan kita melontarkan punca, sebab dan sebagainya. Nanti kadang-kadang orang kata, apa matlamatnya? Benar kita tahu pekerja-pekerja kurang, tapi bagaimana pekerja tempatan? Ada bukan tak ada. Ya, saudara pahlawan perang. Dalam keadaan hari-hari seharian, rakyat mahu supaya bekalan makanan itu cukup. Itu saja. Walaupun yang berhormat, Abang Mat kita ni sedang, dia kata pihak kementeriannya sedang mengatasi masalah bekalan telur ayam, bekalan ayam, tambah-tambah lagi menjelang musim-musim perayaan. Kita sudah pun menghampir bulan Ramadan. Tentulah bekalan telur ini amat diperlukan saudara. Kita masih menanti, saya masih menanti lagi saudara, tinggal lagi sekitar 12 hari saudara. Pembentangan bajet oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita menanti apakah dasar ekonomi negara, apakah dasar itu menyantuni sebagaimana dasar almarhum Tun Razak, iaitu dasar ekonomi negara yang bercorak sosialisme, keadilan untuk semua, ataupun meneruskan legasi Dr. Mahathir, iaitu perkongsian kekayaan, sharing the prosperity. Kerana Datuk Seri Najib dia mencantumkan dua-dua, sharing the prosperity dalam keadaan yang sama, iaitu menyantuni warga dalam konsep sosialisme. Saya masih lagi mendapat kiriman teman-teman yang rasa tak puas hati atas kenyataan yang berhormat pada Menteri. Katanya beliau akan memberi pengumuman dalam bajet nanti berhubung tentang pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja. Karenanya menurut Perdana Menteri, tabung dalam KWSP itu untuk masa depan. Benar, kita faham. Sebab itu warga yang punya simpanan lebih 100,000 ke 200,000 tu mereka cuma minta bersasar, bukan pukul rata semua, bersasar ya saudara. Dan waktu ini saya teringat satu ketika dahulu yang Berhormat Mulia Tengku Razali pernah menyatakan, seandainya, sebab semalam Datuk Lokman Adam ada menjelaskan bahawa kecairan wang dalam simpanan pekerja ini memang sukar kerana kebanyakan wang-wang itu dilaburkan supaya setiap penyimpan mendapat pulangan dividen.
Memang itu benar. Ya, saudara. Tetapi, ini cadangan saya kata, dah 3 bulan dulu, yang awak mulia Tengku Razali pernah mengatakan. Dia kata, kalau susah-susah sangat, semua saham-saham yang dimiliki oleh kumpulan wang simpanan pekerja, dikira berapa nak pakai. Maka gadaikan pada Bank Negara. Sebab Bank Negara itu akan menyimpan saham-saham itu, dan bila sampai waktunya matang, jual lah. Itu cadangannya, saudara. Atau, bagi saya lah, kepada penyimpan-penyimpan yang punya simpanan lebih 100,000, seandainya mereka mau mengeluarkan ataupun mohon peruntukan 10,000 ataupun 20,000, kenapa tidak? Kumpulan wang simpanan pekerja menganjurkan atau mengadakan perbincangan dengan bank-bank tempatan. Yang lebih baik bank-bank yang ada hubung kait dengan kerajaan, seperti bank rakyat, bank rakyat, bank pertanian, ya. Bank-bank ini ada hubung kait dengan kerajaan, maka kumpulan wang simpanan pekerja, begitu juga dengan Bank Simpanan Nasional, kumpulan wang simpanan pekerja menjamin supaya setiap penyimpan itu memohon untuk buat pinjaman, ya, dengan kadar tertentu. Sebab dividen yang mereka perolehi daripada kumpulan wang simpanan pekerja itu nanti tentulah mengatasi kadar faedah yang dikenakan oleh pihak bank. Itu juga salah satu caranya. Contoh, katalah saya ada simpanan 200,000. Saya buat pinjaman daripada bank rakyat ataupun bank simpanan nasional. Jadi kumpulan wang simpanan pekerja menjamin pinjaman saya yang 30,000 itu. Sebab wang saya ada dalam KWSP. Jadi bila tempoh matang apa semua, kalaulah saya gagal untuk membayar, maka bolehlah diambil daripada simpanan saya itu yang jumlahnya bukanlah banyak, 10% ataupun 15%. Itu pandangan saya. Yang ini sepatutnya pimpinan dalam KWSP berundinglah dengan bank-bank tempatan yang ada hubung kait dengan kerajaan. Janganlah bagi pilih pula bank-bank saudagar. Jadi ataupun benarkanlah pengeluaran secara bersasar. Jadi sebab itu kita tunggulah bagaimanapun bulan 24 bulan nanti yang Muhammad pada Menteri akan mengumumkannya. Katanya dia akan mengumumkan apakah caranya yang akan dilaksanakan oleh beliau terhadap penyimpan-penyimpan. Ya, soalnya dah 12 hari ini tak sabar jugalah sebab orang dah kadang susah. Kadang sekarang ni memang tidak dinafikan orang susah, saudara. Sebab itu petang tadi, saudara, lebih kurang sebelum Isyak tadi, saya berbual dengan seorang teman saya, itu pejuang anak muda dari Perak Tengah. Kami berbincang tentang hala tuju kepimpinan negara. Menurut sahabat saya ni tadi, dia kata sebenarnya apa yang rakyat nak? Apa sebenarnya yang rakyat mahukan? Jadi akhirnya kami mencapai satu persetujuan, iaitu apa yang rakyat mahukan ia adalah pertama-tama sekali tentang jaminan makanan. Itu food security. Kalau jaminan harga barang makanan terus melonjak dan sukar dapat dalam pasaran, tentulah rakyat akan berasa hilang keyakinan terhadap kepimpinan negara hari ini. Ini satu. Jadi bekalan makanan ini perlu ditangani secara tuntas. Yang kedua, persoalan yang rakyat mahu, rakyat nak tahu apa bentuk ekonominya. Kerana sekarang ni, apa peluang-peluang perniagaan yang bakal disediakan ataupun yang dipermudahkan oleh pimpinan. Perlu dicetuskan peluang-peluang pekerjaan juga, sebab warga kita ramai yang tak bekerja lagi. Takkan hanya tertumpu kepada menjadi pemandu Grab dan sebagainya. Peluang pekerjaan ini adalah menjana ekonomi rakyat. Ini yang rakyat mahukan. Bukanlah minta yang bukan minta disediakan duit 300-400 ribu masuk poket, tidak. Kemudian yang paling penting lagi, ini rakyat nak tahu juga, iaitu tentang soal pendidikan. Ini disebabkan kita melihat saat hari ini memang dia anak muda, memang kita memberi peluang sebab mungkin tidak ada pengalaman, tetapi mungkin usianya begitu dan diletakkan di kementerian yang begitu penting, itu Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan ni bukan kementerian yang boleh sembrono. Sebab saya melihat dan kami bersetuju kehadiran Puan Fadilah Siddiq. Ya, Allahyarham bapanya adalah seorang pemikir yang hebat. Tapi belum pasti Fadilah Siddiq juga seorang pemikir yang hebat. Kerana ini nak mencanai tentang hala tuju. Arah mana pendidikan negara mau dibawa. Ini juga menjadi perbualan, ini juga yang bersarang dalam pemikiran rakyat.
ke arah mana kerajaan yang mahu menangani masyarakat madani ini mahu dibawa. Isu pendidikan juga penting. Dan sebab saya memang kita bersetuju, kita lihat apa ni Puan Fadilah Siddiq ni seolah kadang-kadang terkial-kial mencari hala tuju. Dan pengumuman-pengumuman dia buat pun masih lagi dalam keadaan yang meragukan warga. Sebab ini soal pendidikan, saudara, bukan hanya orang Melayu. Kalau warga keturunan Cina, mereka lebih-lebih lagi meletakkan harapan begitu tinggi pada pendidikan. Selalu saya katakan, warga Cina mereka hendakkan jaminan satu boleh cari makan, iaitu ekonominya. Yang kedua, pendidikan. Bagaimana pendidikan anak-anak, generasinya. Begitu juga kita warga Melayu pun sama juga. Dan yang ketiga adalah tentang keselamatan. Ini paling penting. Dan akhirnya kami berbincang-bincang, kita mencapai satu persetujuan bersama. Saudara, bukan memorandum of understanding, saudara. Mencapai kesepakatan fikiran. Waktu berbual petang tadi, malam tadi, saudara, pertama-tama sekali kita amat mengharapkan agar pak-pak menteri yang ada dalam kabinet kerajaan perpaduan ini kurangkanlah melontarkan cakap-cakap yang bersikapnya retorik. Lebih-lebih lagi macam saudara Rafizi Ramli. Memang rakyat ternanti-nantikan apa formulanya. Sebab sepanjang musim kempen dulu, Rafizi melontarkan macam-macam idea. Tapi sejak akhir-akhir ni, setelah beliau berada dalam kabinet, setelah beliau berada dalam kerajaan, jadi rakyat nak tahu cerdik mana ke pemikirannya, benar-benar ke tuntas apa yang dilontarkan olehnya. Jadi dalam keadaan begitu, eloklah dalam keadaan sekarang ni pak-pak menteri buat kerja tanpa banyak cakap. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mendapat tekanan daripada warga, lebih-lebih lagi warga internet. Sebab saban hari beliau melontarkan persoalan-persoalan, dan di samping itu, dan kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim banyak berbual dengan warga. Memanglah kita faham keperluan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni warga-warga ilmu, profesor-profesor dan sebagainya. Tetapi kena ingat, ini soal politik, ini soal rakyat. Profesor-profesor duduk di bilik hawa dingin. Mereka balik ke kampung sesekali. Mereka mungkin tidak dapat merasai denyut nadi rakyat. Jadi sekarang ni yang diharapkan terakhir sekali adalah tumpuan kerajaan kepada kaki tangan ataupun pentadbiran yang benar-benar efisien. Permasalahan berurusan dengan kerajaan apa semua perlulah ditangani setuntas mungkin. Jadi pak-pak menteri kurangkan membuat kenyataan yang akhirnya dilihat banyak cakap. Dia banyak cakap, banyak buat silap. Jadi pada saudara Fizi, saya menyarankan buat kerja. Apa yang ada ilham-ilham ataupun idea-idea yang anda pernah lontarkan dulu, santuni sekarang ni. Saudara Eddie dia kata baru 2 bulan. Itu 62 hari, betul. Pekerja baru masuk, syarikat pun belum dapat confirm lagi. Sabar. Benar, saya bersetuju saudara Eddie. Tetapi saya merasakan tinggal lagi 38 hari. Dalam keadaan begini, saya mengharapkan, bukan saya nak buat kritikan yang pedas, saya menyantuni. Saya merasakan bahawa kalaulah persoalan ini dapat kita santuni, insya-Allah kerajaan perpaduan ini sentiasa. Sebab 3 hari lepas ada sahabat saya dari Putrajaya, dia bertanya apakah rakyat akan memilih siapa nanti kalau ada pilihan raya umum ke-16 nanti. Saya kata kalau kerajaan hari ini mampu menangani persoalan-persoalan tentang food security, ekonomi disuburkan, pendidikan. Pendidikan ya, saya haraplah Puan Fadilah Siddiq ni bincang betul-betul. Kalau boleh cuba hayati denyut nadi rakyat. Jangan terkekel mencari arah tuju baru. Terus laksanakan dasar-dasar pendidikan yang diperlukan. Memang kita tahu kerajaan hari ini mewarisi ataupun inherit segala kebejatan yang dilakukan 4-5 tahun dahulu. Rakyat tahu, rakyat faham, bukan tak faham. Tapi mereka juga perlu melihat apa penyelesaiannya. Jadi rakyat kata kami faham masalah kerajaan, kerajaan juga kena fahamlah masalah kami. Itu saja saudara, tak lebih daripada itu. Jadi saya haraplah sebagaimana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya bersetuju. Bila mengatakan kita bolehlah bekerjasama di kalangan negara-negara ASEAN. Itu sewaktu beliau menghadiri forum di ASEAN 2-3 hari lepas. Jadi dia kata kita boleh bekerjasama dengan semua pihak, tetapi kita perlu mempunyai kekuatan domestik.
Lebih-lebih lagi kekuatan domestik serantau di ASEAN ini. Dan kita harus membangunkan ekonomi bersama. Saya lihat itu satu lonjakan fikiran yang baik. Dan dapatlah dihadam oleh pimpinan-pimpinan negara-negara ASEAN. Jadi bagaimanapun, beliau tidak menafikan perlunya dalam Asian monetarium, finance dan sebagainya, perlu menyemak semula tentang penglibatan daripada Pasifik, iaitu negara China, negara Jepun dan Korea Selatan. Mereka juga perlu disantuni. Jadi saya lihat pemikiran Dr. Anwar Ibrahim sudah pun mula terjelma untuk melihat ekonomi ASEAN ini mau dibangunkan mesti dalam perspektif bekerjasama. Di samping itu tidak menolak tentang hubungan dagang dengan negara China khususnya. Negara China mempunyai populasi yang begitu besar, berbilion-bilion rakyatnya. Bolehlah kalau kita dapat memasarkan barang-barang kita, tentulah keadaan ini dapat memperbaiki ekonomi kita. Saudara, dan kita sepatutnya sekarang ni berhentilah dari mengkritik. Kadang-kadang saya melihat, saya bersetuju dengan pandangan Azli tadi, berhentilah mengkritik yang bukan-bukan. Kadang-kadang saya bersimpati juga dengan pimpinan negara hari ini. Kadang-kadang benda yang tak sepatutnya dijadikan permasalahan. Contoh, saya lihat bagaimana perlantikan sahabat saya Datuk Nazir Aziz sebagai duta Malaysia ke Amerika. Beliau sebenarnya bukan dilantik oleh Datuk Anwar Ibrahim. Pelantikan beliau itu dilakukan era negara ini dipimpin oleh Datuk Ismail Sabri. Negara Amerika, saudara, ini untuk pengetahuan kita. Saya hairanlah sebab yang membuat komen itu di kalangan diplomat. Mantan-mantan diplomat, takkan mereka kata tak tahu. Khususnya macam negara Amerika. Dia seorang calon yang dihantar untuk menjadi wakil tetap kita ataupun wakil sebagai duta kita kat Amerika. Mereka akan menyemak latar belakang. Sama ada orang ni okey ke tak okey. CIA pun cek latar belakang. Tempohnya 5-6 bulan. Akhirnya 6 bulan lamanya barulah kerajaan Amerika bersetuju menerima Yang Berhormat Datuk Nazir Aziz sebagai duta negara kita ke Amerika. Begitu juga saudara, semua negara yang kita nak hantar duta, negara sebut mesti bersetuju. Kalau tidak, kalau mereka tak setuju terima, kita tak boleh nak hantar mereka sebagai duta. Macam mana yang berlaku satu ketika dulu, nak hantar sahabat kita Datuk Siti Tajuddin sebagai duta ke Indonesia. Tapi bila kerajaan Indonesia agak bukanlah menolak, agak keberatan menerima. Jadi tak boleh dilantik. Itu keadaannya. Saudara papa berbunga, dia kata bukan PS penipu. Tak baik saudara. Jangan saudara kata begitu. Inilah masalahnya sekarang saudara. Saudara. Jadi akhirnya kita bergaduh sama-sama kita. Bila kata begitu, jadi Hakim Asam pula kata lebay penipu. Jadi tak selesai masalah. Kita harus menjelmakan satu pemikiran apa yang kita mahu. Macam saya katakan tadi, apa yang rakyat mahu. Rakyat mahu ditangani tentang ekonomi. Rakyat mahu tahu tentang food security. Rakyat mahu tahu tentang dasar pendidikan. Ini yang paling penting kita berbincang lah saudara. Jangan kita terus terjah buat tuduhan itu. Dan ini saya sendiri melihat apa yang diusahakan oleh pimpinan negara hari ini. Saya nampak ada kebaikannya. Cuma tak nampak resultnya. Sebagaimana Saudara Eddie kata tadi lah, baru tak sampai pun 1 hari. Sabar dulu saudara. Dan saya lihat juga bagaimana Yang Berhormat Datuk Anwar Ibrahim sewaktu beliau hadir dalam beberapa forum dengan Kementerian Pendidikan, dan beliau mahukan supaya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT untuk membuka ruang kepada para pelajar kita serta kaki tangan untuk memberikan pandangan masing-masing. Tak boleh lagi ditutup pemikiran mereka ini. Berikan mereka flow of the ideas. Memanglah dulu satu ketika dulu, dasar dulu, pelajar-pelajar universiti pun tak boleh aktif dalam politik. Dalam waktu yang sama, anak-anak muda ini terasing daripada arus pemikiran pimpinan negara. Tapi menurut Datuk Anwar Ibrahim, dia kata dia dah bagi tahu pada Datuk Seri Khalid Nordin, bukalah seruang mungkin ya, tapi biarlah pandangan itu merupakan kritikan, pandangan itu bukanlah mengandungi fitnah, caci nista, itu tak boleh lah saudara. Tetapi perlulah berhemah. Anak-anak muda mungkin ada pemikiran mereka, apa yang mereka mahu, nyatakan pada kerajaan. Jadi keterbukaan Kementerian Pengajian Tinggi itu penting saudara. Itu paling penting saudara. Macam kita sekarang ni, saya tak bersetuju apabila Anthony Lok membuat pengumuman
bahawa lapangan terbang KLIA ni akan ditukar nama. Saya kata bukan soal tukar nama, yang paling penting servisnya itu yang penting. Bila Datuk Anthony Loke mengatakan nak ditukarkan daripada KLIA 1, KLIA 2 kepada Terminal 1 dan Terminal 2, tak banyak mana pun. Kalau nak tukar, berilah nama mengingat jasa-jasa pemimpin terdahulu macam almarhum Tengku Abdul Rahman. Jadi lapangan terbang 1, katakan bahawa itu lapangan terbang Tengku Abdul Rahman. Saudara Papa berbunga, dia kata isu telur ayam tak selesai lagi. Saya melihat di sini, saya tegur tadi Abang Mat. Abang Mat sedang berusaha. KWSP pun diam kata. Saudara Mizi marah. Sabar saudara, sebab saya dah bagi pandangan tentang KWSP, perjuangan kita, dan saya harap tunggulah 12 hari je lagi saudara. Dan sekali begitu juga bila kita menyentuh soal penukaran nama KLIA tu. Jadi bagi saya nak tukar nama daripada KLIA 1, KLIA 2 kepada Terminal 1, Terminal 2. Apa ada keberuntungannya? Yang penting servis di situ. Yang paling penting apakah lapangan terbang tersebut memenuhi cita rasa dan kehendak rakyat. Jadi janganlah main tukar nama macam mana apa berlaku pada Untung Nasib Subang Airport ataupun lapangan terbang Subang. Hilang terus. Hilang sekarang ni. Tidak ada. Salah satu perkara yang paling saya kesal sehingga saat ini apabila tiada lagi lapangan terbang. Yang ada sekarang ni lapangan terbang Subang. Yang ada di Subang itu adalah merupakan airport baru. Sky apa dia panggil Sky, tak silap saya dia kata Sky Airport apa macam itulah. Jadi bagi saya tidak memenuhi. Sepatutnya lapangan terbang Subang itu dijaga. Tapi nak buat macam mana sekarang? Dah habis. Dah tak ada. Dah ruyup sekuyup-kuyupnya. Saudara? Jadi Papa Berbunga, saya harap isu telur ini kita bertenang dulu, kita tengok. Kalau tak ada, kita balonlah lagi. Jadi Abang Mat pun saya harap janganlah sekadar melontar jawapan saja. Hari ini saudara, saya melihat kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinannya, mereka mendengar rintihan rakyat, pandangan rakyat. Saya agak gembira sebab hari ini apabila saya melihat kenyataan puteri beliau, iaitu berhubung tentang kontroversi berhubung perlantikan mantan ahli parlimen Pematang Pauh Nurul Izzah Anwar. Saya haraplah benda ini terhentilah, tak payah lagi jadikan polemik lagi saudara, kerana beliau sendiri telah pun memaklumkan tidak lagi berkhidmat sebagai penasihat kanal ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Alhamdulillah Nurul sendiri sedar dan beliau membaca, menatap riuh rendah rakyat mempersoalkan kerana tidak mahu adanya nepotisme dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dia perlu tak jawatan. Malahan dengan rela hati beliau menerima perlawanan Tan Sri Muhammad Hassan Marikan sebagai ketua sekretariat untuk menjadi ketua sekretariat pada penasihat pada Kementerian Kewangan. Jadi dia jadi ahli biasa. Sebab dalam sekretariat tersebut bukanlah Nurul seorang. Dapat ramai saudara. Sekretariat itu telah ditubuhkan seminggu lalu dan mesyuaratnya telah diadakan. Di mana penasihat-penasihat warga yang ada dalam sekretariat tersebut dipengusikan oleh Tan Sri Hassan Marikan sendiri, mantan CEO Petronas, dan beliau sendiri saudara dijemput, diundang oleh kerajaan Singapura. Artinya pemikiran beliau itu mencakupi tahap antarabangsa, dan kabarnya antara penasihat ahli jawatankuasa tersebut terdiri daripada pengurusi Sarawak Energy Berhad, itu Datuk Amar Abdul Hamid Sapawi. Begitu juga pengurusi eksekutif APSO Ventures, ini saya ingat Petronas ni, Datuk Ahmad Fuad Mat Ali, kemudian Datuk Raja Rasyah, serta Yah Kim Ling, itu Profesor Ekonomi di Institut Asia Eropah Universiti Malaya dan Universiti Sunway Sekolah Perniagaan. Jadi 5-6 orang inilah menjadi lembaga penasihat, bukan directnya. Jadi saya haraplah isu tentang Nurul Izzah ni kita hentikan, kita way forward. Jangan kita ganggu pemikiran Perdana Menteri ini. Ya, kerana kita dengar sekarang, bukan kita tak dengar, macam-macam orang mengatakan berhubung pelantikan Nurul Izzah ni, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankannya kerana katanya tak ada bayaran gaji lah, itu ini apa semua, tetapi rakyat tidak boleh menerima segala alasan kerana ini juga dianggap sebagai kronisma. Tapi bila duduk dalam sekretariat yang dipengurusikan oleh Tan Sri Hassan Marikan itu, saya yakinlah rakyat boleh menerimanya. Saudara, Nina ada kata orang PKR pun tak jilat presiden dia sebagaimana yang pakcik jilat
Setara bila masa pula saya menjilatnya. Itulah masalah. Anda anak muda, berbahasalah dengan baik. Jangan menuduh yang bukan-bukan. Saya menyatakan kebenaran. Saya yakin. Saya bukan nak membodik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tadi saya dah buat balik kritikan. Saya dah katakan berhentilah daripada menuturkan kata-kata yang bersikap retorik. Rakyat nak tengok result. Jadi saudara mungkin tak hayati bila saya bercakap. Nina, anda bolehlah. Boleh bercakap tak apa. Ya, saudara Lon Skyrock dia kata rakyat nak marah kepada 3 Perdana Menteri 789 kerana mereka gagal ekonomi negara tak naik. Daripada 3 orang tu. Benar. Rakyat jadi marah kerana ketiga-tiga menteri tersebut tidak dapat dilihat meningkatkan ekonomi rakyat. Dalam tambahan pula waktu itu berlakunya kedudukan ekonomi dunia yang merudum. Ada pula lagi serangan daripada COVID-19. Dan sekarang ini rakyat menanti. Sebab rakyat yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu. Dengan dibantu oleh barisan kabinet, dibantu oleh pakar-pakar. Mudah-mudahan. Cuma sebagaimana saya kata tadi jangan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghabiskan banyak masa berbual dengan pakar-pakar yang bertaraf profesor saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menyelami hati dan naluri rakyat. Itu saya. Saudara Papa Bunga dia kata minta supaya anak proper speaker Dewan Rakyat. Dan saudara, kita boleh melontarkan pandangan, cuma jangan satu saja saya minta anda, jangan letakkan kebencian. Bagi pandangan boleh, tak ada masalah saudara. Jadi saudara Wan M. Bangkri, keadaan negara kita begitulah. Pemimpin silih berganti. Dan saya mengharapkan bila hadir. Dulu pun bila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri yang Perdana Menteri, saya mengatakan kita mengharapkan beliau dapat menyantuni, tetapi apakah daya timbul pelbagai permasalahan sekali. Jadi kita lupakan dulu soal pentadbiran negara. Mereka lebih arif, mereka lebih bijak daripada kita. Jangan kita nak tunjuk kita ni bijak. Saudara. Tak payahlah kita nak kata dia buang masa ke apa. Tak payahlah saudara. Kita tunggu. Apa salahnya tunggu 12 hari je lagi. Kalau tak betul, kalau masih lagi tidak ada disantuni, kita dah bagi tempoh 100 hari, barulah kita boleh melontarkan fikiran. Kenapa begitu, kenapa begini dan sebagainya. Kadang-kadang kita merasakan fikiran kita yang terbaik, sedangkan ada fikiran lain lebih baik. Kita bukanlah satu orang yang perfect 100%, saudara. Bola yang bulat itu pun, saudara, kadang-kadang tidak sempurna. Jadi apatah lagi kita manusia biasa, kita level kita macam mana. Kalau betul-betul kita rasa kita hebat, masuk politik, bertanding. Saudara adik dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim teruskan perjuangan. Rakyat mahu melihat perjuangan ini diteruskan sebab mereka yakin atas janji Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu menangani derita rakyat. Itu persoalannya saudara. Saya bukanlah nak mengangkat lebih-lebih. Ini tentang apa yang berlaku di Terengganu hari ini. Ada dua sebab saya kata siapa menang siapa kalah. Di Terengganu hari ini ahli parlimen daripada Kemaman, iaitu Cik Alias Abdul Hamid, calon daripada PAS, diisytiharkan oleh mahkamah menang kerana petisyen yang difailkan oleh Datuk Mat Syed ditolak oleh mahkamah dan dikenakan pula kos perundangan sebanyak RM30,000. Jadi artinya Yang Berhormat Cik Alias Abdul Hamid ini kekal sebagai ahli parlimen apabila petisyen ditolak. Bagaimanapun saudara, Hakim Hassan Abdul Ghani di Mahkamah Kuala Terengganu setelah mendengar hujahan dari peguam bela dan hujahan pendakwa dan sebagainya, maka hakim memutuskan bahawa Mahkamah Pilihan Raya Terengganu menolak permohonan Perikatan Nasional untuk membatalkan petisyen keputusan PRU 15 bagi kawasan Parlimen Marang. Artinya besar kemungkinan Marang harus kalau mahkamah selesai dia punya perbicaraan sebagainya nanti, maka besar kemungkinan Marang terpaksa mengadakan pilihan raya sekali lagi kerana Mahkamah Kuala Terengganu hari ini menolak segala alasan apa semua dan bersetuju dengan petisyen yang difailkan oleh Jasmira yang diwakili oleh Peguam Bela Muhammad Hafizan Harun. Jadi satu menang satu kalah. Untuk pilihan raya kawasan Parlimen Kemaman kalah. Tapi untuk di Marang
menang. Itu keadaannya saudara. Lah bagaimanapun kita tunggulah. Nak meroyan ke tak meroyan macam mana. Saudara Pak Lah dia tanya bagaimana kes Zahid Datuk Seri Zahid punya kes kena tunggu bulan 6. Tunggu hakim lah. Kita tunggu dulu saudara. Jangan kita buat andaian, jangan kita buat persepsi. Macam mana saya menanti keputusan hakim berhubung dengan permohonan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib mahukan supaya ini dikaji semula, judicial review. Kita tunggulah saudara. Dalam keadaan begini kita tak boleh nak marah dan sebagainya. So saya harus memberi penjelasan. Saya dah bagi tahu saudara. Saudara jangan marah dengan saya memberi pandangan saya. Sebab itu saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Rijo dia kata pahlawan perang terbaik. Saudara Abdul Ghani, jangan kita, saya minta lah Saudara Abdul Ghani Hussein, gunalah bahasa-bahasa yang terbaik sebaik mungkin. Saya kalau boleh mengelakkan menggunakan perkataan-perkataan yang bagi saya lah tak etika lah, unethical saudara. Dan itu dua persoalan saudara di Mahkamah Terengganu hari ini, iaitu keputusannya untuk Haji Hadi. Nampak besar kemungkinan beliau akan hilang jawatan sebagai ahli parlimen Marang, tetapi di Kemaman ahli parlimen Cik Alias Abdul Hamid kekal sebagai ahli parlimen apabila mahkamah menolak petisyen daripada Datuk Mat Said. Kita tunggu lagi lah saudara. Ini bukan sehari bila bukan getinya mahkamah tolak itu tak ada appeal. Mereka akan buat appeal dan sebagainya. Tunggu. Jangan kita buat keputusan pula kita mengatasi hakim. Mana kita tahu sangat saudara. Baik. Dalam politik juga saya mendapat perkabaran. Ini hanya perkabaran. Kerana macam-macam lah sedang berlaku dalam politik negara kita ni. Jadi mereka, pemain-pemain politik masih lagi belum usai. Tak mahu lagi ceasefire. Masih lagi nak melawan, masih lagi nak membentuk itu dan ini. Sebab saya dipahamkan bahawa pimpinan dalam Muafakat Nasional, bukan Muafakat Nasional antara UMNO dengan PAS, tidak. Ini NGO ataupun badan bukan kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Anwar Musa katanya akan mengadakan perjumpaan dengan pengurusi penanya Gerakan Tanah Air GTA, itu Tun Dr. Mahathir. Saya dah bercakap semalam, saya dah bercakap kemarin, saya kata Dr. Mahathir sudahlah, tak payah lagi campur urusan politik ni. Habiskan masa dengan anak cucu, bukan lama sangat lagi pun. Jangan sampai nanti anak cucu terasa tak sempat nak bermanja dengan atuknya. Ini keadaannya. Tapi saya bagaimana kenyataan daripada ahli Majlis Tinggi Muafakat Nasional, iaitu Datuk Khairuddin Abu Hassan. Dia kata bahawa akan ada satu pertemuan akan diatur antara Tan Sri Anwar Musa dan Dr. Mahathir. Jadi bagi saya nak pertemuan buat apa lagi? Tapi tak apalah, mungkinlah ke arah itu akan mewujudkan akhirnya nanti menatijahkan wujudnya sebuah lagi parti politik. Bagi saya, pandangan saya, memanglah Tan Sri Anwar pun dia takkan berhenti. Dia orang politik, dia akan berusaha untuk kekal dalam politik. Cuma saya katakan dalam keadaan sekarang ini, maka dia semakin jauh setelah dipecat. Kalau kita dah dipecat daripada ahli UMNO dalam tempoh 6 tahun, kita boleh appeal balik, tak ada masalah. Tapi kalau meneruskan dengan wujudnya Muafakat Nasional sama Dr. Mahathir, semakin menjauh. Dan akhirnya kita tidak lagi sealiran. Kita tak lagi sealiran dengan Tan Sri Anwar Musa, maka beliau teruskanlah, tak ada masalah. UMNO harus terus melayarkan bahteranya saudara. Jadi soal nak adakan pertemuan, sebagaimana diumumkan perjumpaan itu katanya penting. Ialah penting-penting lah. Cuma saya menasihatkan Dr. Mahathir, sudahlah, berhentilah daripada campur-campur soal politik ni. Ini tapi nak buat macam mana, kita cuma boleh bagi pandangan. Yang siapa tanya ni, saudara Haji Mu'in, dia tanya duta kita ke Amerika tu okey ke? Saya nak kata okey tak tahulah, sebab dia bekas menteri. Bukan dia tak pernah jadi menteri, dia bekas ahli parlimen dan kerajaan Amerika menerima. Itu paling penting. Kalau bubuh nama, hantar nama saya pergi kat Amerika, kerajaan Amerika tolak. Dia kata ini orang orang Melayu memang bercakap kasar, tak sesuai. Tak adalah Chan, itu keadaannya saudara. Saudara Adil Locun dia kata walaupun masih berharap untuk ambil alih kerajaan. Saya rasa sudahlah. Kerajaan yang ada sekarang ini saudara, 148 sokongan.
Kalaulah berlaku apa-apa pun, tak mampu. Kalau nak menjatuhkan, tunggu musim pilihan raya akan datang. Kukuhkan. Itu masalahnya. Tapi, saudara lihat, satu hari demi hari macam-macam berlaku. Bagaimana semalam hari ini, Tan Sri Muhyiddin sudah pun memberi tempoh. Oh, ini saya nampak garangnya. Garang ni, pengurusi Perikatan Nasional ni, Tan Sri Muhyiddin. Dia kata dia beri tempoh selama 14 hari kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk memulangkan wang dalam akaun PBM sebelum mengambil tindakan undang-undang terhadap SPRM. Berartinya kalau tak pulang nak ambil tindakan undang-undang. Saya hairanlah. UMNO bertahun kena, tak ada apa pun. Kita menghormatilah saudara. Malahan saya juga 2-3 hari lepas saya tengok juga kenyataan timbalan presidennya Peja. Mereka seolah-olah melihat, ini saya kata cara yang agak bongkak. Apabila Peja pula dia kata SPRM tidak perlu tahu dari mana datangnya sumber pendapatan dan sebagainya. Mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk menyiasat. Biarlah mereka menyiasat, berilah kerjasama. Tapi masalahnya bila kena pada UMNO, anda suka. Bila kena pada diri sendiri, nak ambil tindakan undang-undang dan sebagainya, susahlah macam ni. Kalau polis bagi siasat apa semua, tengok ada kereta ni, kereta curi dan sebagainya, rampas kereta tu, letak kat balai polis, terus nak saman polis. Mana boleh begitu? Biarlah polis menjalankan siasatannya. Begitu juga dengan SPRM. Biarlah SPRM membekukan dulu sementara. Takkanlah tak ada duit lain. Saya rasa takkanlah semata-mata itulah akaun. Sebab kita pun rasa sanksi. Kerana daripada penyata kewangan parti PBM, ia dengan jelas mengatakan tahun 2020, tahun 2021 parti sebut memperolehi sumbangan ratusan juta ringgit. Perlu diingat tahun 20 dan 21, tahun 2020, 2021, waktu itu rakyat susah. Yang terkurung di rumah, yang bunuh diri, ekonomi merosot, merudum. Rakyat tak lupa. Waktu itu, ekonomi merudum. Jadi, makdum mana yang sanggup bagi duit ratusan juta sebagai derma? Itu persoalannya. Jadi, macam mana seolah nak legak benang basah? Kita tertanya, tahun 2020, banyaknya, ratusan juta. Itu, tahun 2021, banyaknya. Itu laporannya kita baca dalam pembentangan kira-kira parti PBM. Saudara, dalam keadaan begini, kita bertanya nak derma. Siapa yang nak menderma waktu itu? Sebab semua orang susah. Jangan lupa saat itu, rakyat angkat bendera putih. Nak minta makanan. Rakyat, perusahaan apa semua terkurung. Tak boleh keluar. Waktu itu, parti anda menerima derma. Oh, hebatlah macam ni. Saya nak tahu jugalah siapa pendermanya. Sebab itu rakyat pun nak tahu. Rakyat nak tahu dari mana datangnya derma tersebut. Siapa yang memberi derma itu. Katakan, kalau daripada luar negara, cakap daripada luar negara. Kalau tempatan, siapakah usahawan tempatan yang di saat negara susah ini mempunyai wang ratusan juta. Ini juga tak tahu. Itu derma Pak Arab. Tak tahulah saya, saudara Nina. Tapi perlu dinyatakan, lah ini kita berandaian sama rakyat. Rakyat kata, mungkinlah derma datang daripada Arab, mungkin derma datang daripada luar negeri, mungkin datang daripada Israel, mungkin datang daripada Amerika. Akhirnya rakyat membuat andaian sebegitu. Sebab tahun-tahun yang dinyatakan dalam penyata kewangan itu, ekonomi negara tersepuk. Jadi tiba-tiba bila SPRM bekukan kewangan itu dalam bank, maka nak ambil tindakan saman. UMNO kena saman sampai kemarin dulu baru diluluskan sebahagiannya yang tidak diteruskan untuk diambil alih oleh kerajaan. Ini saya hairanlah. Saya harap Tan Sri Muhyiddin ni bercakaplah ataupun bertindaklah secara gentleman. Bila UMNO kena pun kita tak ada masalah. Jadi kalau anda hadapilah. Jadi hebatlah main getak sana, getak sini. Bagi saya, ataupun dalam keadaan begini rakyat sudah dapat melihat bahawa itu antara kegusarannya. Sebab saya yakin tentulah ada ikutan lagi. Sebab dah ramai dah yang kena cekup ni. Dah banyak kena siasat. Apakah kerana takut nanti ada pula individu yang bukan lagi parti yang masih lagi dalam siasatan. Jangan main getak-getak. Saudara. Jadi bagi saya tak ambil kisah apa pun. Cuma saya nak bertanya dalam soal begini, kenapakah harus perlu SPRM perlu disaman kalau tak pulangkan duit. Itu bagi saya lah. Saya tak nampak salah satu benda yang
benar ataupun satu tindakan yang dibolehkan. Susahlah saudara kalau SPRM bekukan akaun seseorang itu dalam tempoh 14 hari tak pulang balik, aku saman. Macam mana SPRM nak menjalankan tugas dengan baik? Kita mahukan ketelusan dalam setiap siasatan. Itu keadaannya saudara. Ini belum lagi kita nak bercakap soal negara sekarang ni masih kucak-kacir. Sebab adanya semalam saya dah bercakap, adanya makdum orang macam apa ini Ramasamy ni melontarkan kenyataan-kenyataan yang membuatkan rakyat marah. Semua orang marah. Terutama lagi warga bangsa Melayu. Seolah ada cabar-cabar, tapi hari ini dia mengatakan bahawa kenyataan itu disalahartikan. Saya kata kamu seorang politik, takkan kamu tak boleh fikir? Kamu sebagai timbalan Ketua Menteri ataupun Ketua Menteri 2 Pulau Pinang, tentulah kamu tahu apa maksud yang kamu lontarkan ucapan begitu. Hari ini sudah pun mendapat alasan ataupun tindakan, reaksi daripada pergerakan pemuda. Malahan pergerakan pemuda keadilan Pulau Pinang juga tidak bersetuju. Dan Anthony Loke juga menyatakan bahawa pihaknya akan sedang mengkaji. Bila tindakan nak diambil atas kamu, mula dah kata bahawa salah lah, out of context. Bagi saya itu kenyataan. Saya haraplah pimpinan-pimpinan politik sebelum anda nak melontarkan kenyataan dan sebagainya, sila santuni denyut nadi warga bangsa. Lebih-lebih lagi warga bangsa yang majoriti di negara ini, warga bangsa Melayu. Saya wajah dia kata kalau media jadi Perdana Menteri mungkin tak ada kes kot. Tak tahulah saya saudara. Itu saya tak nak campur. Itu biarlah urusan SPRM, biarlah urusan apa yang ada. Cuma kita nak menyantuni perangai makdum Ramasamy ni, bagi kita lah, kita rasa sudah melampau. Malahan Setiausaha Agung veteran UMNO juga merasakan Ramasamy perlu menarik balik kenyataan tersebut. Ataupun kita minta lah pimpinan daripada Kerajaan Pakatan Harapan yang telah mewujudkan kerajaan perpaduan ini sepatutnya memecat beliau jadi jawatan Ketua Menteri. Bukan kita pun biasa juga ahli UMNO, kalau tak betul kita pecat juga. Ini saja. Saya melihat, memang saya menyerap bila tengok kenyataan daripada Ramasamy itu. Tapi kadang-kadang saya harus berhati-hati juga supaya saya tidak dianggap resis. Kerana memanglah kalau tengok Ramasamy ini mulutnya memang celupah, memang amat biadab kita merasakan. Tapi bagi saya tak mau memanjangkan isu ini sebab saya yakin ia sedang ditangani. Malahan Timbalan Perdana Menteri sudah bersuara, Perdana Menteri pun dah bercakap. Kita tunggulah apa tindakan Perdana Menteri. Soalnya sekarang ini jangan sampai suasana itu membuatkan kita hilang keyakinan di kalangan sama rakan dalam kerajaan perpaduan ini saudara. Jadi macam kata aktivis parti DAP. Ada bekas DAP saudara Rahmat Ishak. Dia kata dia mengingatkan Ramasamy supaya jangan sengaja bermain dengan api. Itu betul. Walaupun beliau merupakan mantan warga dalam DAP, dia pun tak setuju dengan pandangan itu. Banyak macam-macam argument lah saudara. Itu tentang Ramasamy ke Ramasapi pada punya hal lah tu. Sudah lah tu, saya malah nak menyantuni. Cuma saya nak menyantuni, memberi penjelasan bahawa semalam saya dah katakan bahawa Ketua Puteri UMNO Bahagian Lemah Pantai, Dr. Maslihah Harun, beliau telah mengumumkan akan bertanding jawatan Ketua Puteri UMNO. Dan ini menyaksikan sekurang-kurangnya saat ini. Sebab itu bila orang mengatakan UMNO ni kurang menarik dan sebagainya, sekarang ni dah 3 orang rupanya calon. Terdapat 3 calon yang telah pun menyatakan hasrat secara terbuka untuk merebut jawatan selaku Ketua Puteri UMNO, iaitu selain daripada Dr. Maslihah Harun, iaitu Esko Puteri UMNO Fadwa Anwar, dan Setiausaha Puteri UMNO Nurul Hazwani Haslan, yang juga merupakan Ketua Puteri UMNO Seputih Wilayah Persekutuan. Dalam bahagian saya baru saya tahu dia juga menawarkan diri. Retinya Puteri UMNO pun ada daya tarikan untuk ramai nak bertanding. Dalam satu kenyataannya, Dr. Maslihah selaku Esko Puteri UMNO, dia maklumkan bahawa andainya diberi kepercayaan, dia akan menggerakkan visi REVU, iaitu regeneration, pemerkasaan, empowerment, suara, itu voice dan perpaduan. Itu yang akan dilakukannya. Dan yang agak menarik saudara, Puteri Yang Berhormat Datuk Seri Najib, iaitu Yana, telah pun menyatakan akan turut bertanding, tapi bukan untuk jawatan Ketua Puteri, tetapi adalah jawatan sebagai ahli Esko
Puteri UMNO Malaysia. Jadi menurut Datuk Muhammad Fuad Zakasi, beliau mengesahkan bahawa Yana telah pun bertemu dengan beliau bersama-sama dengan Dr. Maslihah di pejabat ahli dakwah undang negeri Adun Rengit di Taman Rengit di Johor, dan beliau telah pun menyatakan hasratnya untuk menawarkan diri bertanding. Jadi Yana tak ada apa-apa pun saudara, hanya Esko Puteri UMNO. Begitu juga sebagaimana abangnya itu Muhammad Nazifuddin yang merupakan ahli UMNO Bagan Langkawi. Beliau ingin membantu saya itu bagi menarik golongan muda agar dapat bersama memperkukuhkan. Jadi Muhammad Nazifuddin menawarkan diri bertanding jawatan Naib Ketua Pemuda, bukanlah jawatan ketua dan sebagainya saudara. Saya harap janganlah kita membuat fitnah yang bukan-bukan. Itu keadaannya. Saya harus melaporkan Nazifuddin Datuk Najib, dia bukan nak bertanding ketua, cuma Naib Ketua Pemuda. Naib Ketua Pemuda yang lain turut menawarkan diri adalah saudara Datuk Hairi, saudara Hairi. Saudara Hairi Harun daripada Johor, Esko Kerajaan Negeri Johor juga mencalonkan, telah pun mengambil borang, telah pun mengisi borang untuk bertanding jawatan Naib Ketua Pemuda. Ketua Pemuda ada 2-3 calon lagi saudara. Tapi saya nampak yang ke depan adalah saudara Hasmuni, iaitu Ketua UMNO bahagian Ketua Pemuda bahagian Kepala Batas, ini Kubang Pasu, yang agak ke hadapan saat ini. Tapi saya kata kalau Datuk Lokman boleh bertanding, biarlah Datuk Lokman Adam bertanding. Bagi saya lah saudara. Hebat sikit baru seronok. Nampaknya sekarang ni musim pemilihan dalam parti UMNO, kerana sehingga tanggal 26 Februari ya, teman-teman yang mahu bertanding peringkat bahagian, saya nak ingatkan bahawa anda nak bertanding jawatan kesebahagian ke jawatan ketua ke apa saja dalam parti UMNO, mestilah selewat-lewatnya 26 Februari ini tarikh tutup untuk menyatakan hasrat anda untuk bertanding apa-apa jawatan. Kali ini tak ada macam dulu, cawangan menghantar nama orang ini ya, tak ada. Kali ini terus siapa nak bertanding nyatakan hasratnya melalui borang-borang disediakan di Berjumpa UMNO, dan tidak boleh berkempen. Siapa saja didapati berkempen akan dibatalkan sebarang jawatan yang dimenangi. Teman-teman semua, selamat bertanding. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.